Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, mari kita tengok soalan nombor 4. Figure 5.1 shows the Earth's magnetic field of 1.8 times 10 to the power of negative 4 Tesla normal to an aluminium frame of dimension 60 centimeter times 85 centimeter. Okay, soalan nombor 1. 4A1 dia minta calculate the magnetic flux through the frame. Okay, di sini kita akan gunakan rumus magnetic flux sama dengan magnetic field times cross sectional area cos theta. Yang mana angle theta itu adalah angle di antara magnetic field dan juga vector area. Baik, untuk kes kali ini kita dah ada magnetic field. B dah dibagi 1.8 times 10 to the power of negative 4 Tesla. Area dah boleh kita kira 60 times 85. Area is 60 cm times 85 cm. Okay, ini senti ni boleh pun kita tukarkan saja dalam unit meter. 60 cm times 85 cm. Ataupun kita buat 60 kali 85 dan kita darab dengan 10 kuasa negatif 4 pun boleh juga untuk dapatkan area dalam meter square. Okay, so basically saya dah kira area dalam meter square sama dengan 0.51 meter square. Okay, isu dia angle. Angle theta ni berapa? Angle di antara magnetic field dan juga aluminium frame. Kalau saya lukiskan satu gambar rajah daripada sisi lah itu aluminium frame. Magnetic field dia kata normal. Normal maksudnya perpendicular. Magnetic field perpendicular dengan aluminium frame. Vector area juga kita tahu bahawa dia perpendicular dengan area, kan? So dalam kes ini angle theta, angle di antara B dan A, vector area dan juga magnetic field ini sama dengan 0 degree. Okey. Jadi kat sini kita terus saja masukkan dalam equation kita. Okay, so magnetic flux equals to B 1.8 times 10 to the power of negative 4 times 0.51 cos 0 degree. Cos kosong sama dengan 1. So kita akan dapat magnetic flux is equal to 9.18 times 10 to the power of negative 5. Unit bagi magnetic flux adalah Weber. So itu jawapan akhir bagi soalan 4A1. Markahnya pula adalah 2 markah. Yang pertama sekali gantian. Dan yang kedua jawapan dan unit yang betul. Okey, seterusnya tengok soalan 4A2. Dalam soalan 4A2 dia kata the frame is flipped so that it is parallel to the Earth's magnetic field in 0.2 second. Jadi gambar asalnya yang saya dah lukis ni, okay, so itu gambar asalnya. So apa yang berlaku? Coil tu sendiri dia pusing kan? Coil tu sendiri dia pusing kan? Dia flip lah.
Sampailah dia kata the plane of the coil is parallel to the magnetic field. Kalau magnetic field kat atas, the plane of the coil dah parallel dengan magnetic field. Kat sini kita nampak apa yang berlaku, vector area dah ke arah sana lah. Jadi apa yang berlaku, kalau initially angle theta sama dengan kosong, apa yang berlaku sekarang ni, angle theta di antara B dan A sudah jadi 90 degree. Dan kita tahu bahawa cos 90 degree dalam kes ni magnetic flux dalam kes yang setelah dia pusingkan coil ini, magnetic flux dia sama dengan kosong lah. Magnetic flux sama dengan kosong. Magnetic flux initial 9.18 yang kita kira tadi, darab 10 kuasa negatif 5 Weber. Okay, so dekat sini tu belum lagi habis soalan dia. Soalan dia kata calculate the induced EMF. Kita nak cari induced EMF. Induced EMF, masa yang diambil untuk dia berubah daripada angle 0 ke 90 darjah adalah 0.2 saat. Okay, so masa yang diambil adalah 0.2 second. Kita nak cari induced EMF. Now, induced EMF is equals to negative dP over dt. Induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Itu adalah statement Faraday's law. Manakala negative sign pula menunjukkan bahawa the induced EMF opposed to the change that producing it. Itu Lenz's law pula. Okay, so kalau dalam kes ini, dV ni boleh saya katakan sama dengan magnetic flux final minus magnetic flux ini initial. So saya akan dapat negative 0 minus 9.18 times 10 to the power of negative 5 over time 0.2. Okay, kita akan dapat induced EMF bersamaan dengan 4.59 times 10 to the power of negative 4 volt. Okay. Sebabkan soalan ni diminta induced EMF saja, kalau tak letak negative sign pun tak ada masalah. Jadi mungkin jawapan kita ni boleh jadi EMF dia positif, boleh jadi negatif. Negative sign pada equation ni kalau tak letakkan pun tak ada masalah. Tetap juga dapat nilai EMF. Initial minus final pun juga tak bagi apa-apa masalah. Sebab soalan minta calculate the induced EMF. Itulah dia induced EMF 4.59 darab 10 kuasa negatif 4. Negatif ataupun positif, EMF dia tetap 4.59 darab 10 kuasa negatif 4 volt. Okey, markah di sini ada dua juga. Gantian satu markah. Jawapan dan unit satu markah. Selesai sudah soalan 4B. 4A2 ya, tak salah saya. 4A2. Dan seterusnya kita tengok soalan 4B. Baik, kita sambung dengan soalan 4B. Mari kita tengok soalannya. Figure 4.2 shows a 0.6 meter long metal bar being pulled to the right at steady speed of 5.7 meter per second, perpendicular to a uniform 0.7 millitesla magnetic field. The metal rails are connected to a 5 ohm resistor. So soalan 1, kita nak calculate the magnitude of EMF induced in the circuit. Okay, bagi case ini, equation bagi induced EMF adalah V times L times V sin theta. Yang mana angle theta adalah angle di antara speed and magnetic field. Dan dalam kes ini, kita nampak bahawa angle theta
Okay, the speed perpendicular to the uniform magnetic field. So dalam soalan ini angle theta bersamaan dengan 90 degree. So angle theta dah ada. Nilai magnetic field pun dah ada. Nilai magnetic field 0.7 militesla. Nilai length juga sudah ada. Sama dengan 0.6 meter. Nilai speed juga sudah ada. Sama dengan 5.7 meter per second. Okay, so semua information dah ada. Kita umbat masuk dalam equation kita. So, EMF sama dengan 0.7 times 10 to the power of negative 3 times 0.6 times 5.7 sin 90 degree. Sin 90 degree sama dengan 1. Tekan kalkulator dan semak sama ada jawapan saya betul ataupun tidak. EMF is equals to 2.394 times 10 to the power of negative 3 volt. So itu jawapan bagi soalan 4B1. Markah dekat sini satu markah saja sebab ialah semua info dah ada. Kita cuma masukkan saja dalam equation. Jawapan markahnya adalah ganti jawapan dan unit yang betul satu markah. Okey, untuk soalan 2 pula, dia minta kita cari calculate the current through the resistor and its direction in the metal bar. Okey. Current, kita dah ada EMF, kita dah ada resistance. Resistance sama dengan 5 ohm. Okey. Jadi masukkan saja dalam equation EMF is equals to IR. Ini Ohm's law lah. EMF sama dengan 2.394 times 10 to the power of negative 3 equals to I times 5. Rearrange equation ini akan dapat currentnya sama dengan 4.788 times 10 to the power of negative 4 ampere. Jadi untuk yang semudah ini, maka pastilah satu markah sahaja diberikan. Yang ini ganti jawapan dan unit. Okay, cumanya dari segi arah. Dari segi arah, kita kena tengoklah apa yang berlaku. Okey. Yang pertama sekali, kita kena identify dulu external magnetic field. Macam mana nak tentukan direction? Kita tengok dulu external magnetic field kita ke mana. External magnetic field, inilah dia external magnetic field. External magnetic field adalah out of the phase. Okey. Metal bar ni pula bergerak ke kanan. Kalau dia bergerak ke kanan, apa yang berlaku? Area dia ni bertambah besar. Mula dia kecil. Bila dia bergerak ke kanan, bertambah besar. Okey, jadi magnetic flux juga berubah. Dalam kes ini, magnetic flux increase. Pasal apa? Area dia increase. Bila magnetic flux increase, okey, kita guna konsep Lenz law. Kalau dia increase, induced magnetic field akan terhasil untuk melawan external magnetic field. Jadi induced magnetic field arahnya adalah into the page. Pasal apa into the page? Pasal Lenz law kata kalau dia increase, dia ini akan opposite dengan external. Okey, bila be induced into the page, barulah kita gunakan right hand grip rule tu. Apa dia right hand grip rule tu? Thumb
Thumb adalah direction of magnetic field. Okay, fingers pula adalah direction of current. Okay, kalau kita buat thumb kita masuk ke dalam into the page, kita akan dapati kita punya fingers, genggaman tangan kita ini is clockwise. Yang ni saya tak tunjukkan tangan lah, minta maaf, ada kekangan. Jadi kalau clockwise, current dia mengalir clockwise pada resistor. Okay, current mengalir clockwise pada resistor. Okay, tapi soalan current mengalir clockwise dalam loop ni. Dalam loop yang warna hijau ni. Soalan direction of the current in the metal bar. Kalau clockwise, kita dapati direction of the current pada metal bar adalah downwards. So itu cara kita tentukan. Okay, ini kalau dalam channel saya Matriculation Physics, saya dah bincang banyak kes tentang macam mana nak gunakan Lenz law untuk menentukan arah. So boleh check out channel saya Matriculation Physics. Okay, so kat sini kita dah tahu direction dia tadi, saya dah bincangkan. Direction dia downward. In the metal bar dia downward. Ini pun satu jawapan akhir juga. Soalan minta ada dua benda tu. Magnitude of current dan juga direction dia pada metal bar. Okay, tulis downward without explanation. Jawapan satu markah. Okay, so itu dia soalan 4B. Okay, masih lagi belum habis. Kita tengok pula soalan 4C. Okay, question 4C. A solenoid of length 8 times 10 to the power of negative 2 meter and cross-sectional area 3 times 10 to the power of negative 2 meter square contains 65,000 turns per meter length. Calculate the self-inductance of the solenoid. Baik. Rumus self-inductance of the solenoid diberi dalam senarai rumus L is equals to mu naught N square A over L. Okay, mu naught itu adalah constant, dibagi juga dalam list of constant. Length dibagi dalam soalan 8 darab 10 kuasa negatif 2. Area dibagi dalam soalan 3 darab 10 kuasa negatif 2. Cuba number of turn, dia tak bagi direct. Dia bagi number of turn per meter length. Okay, so maksudnya dia bagi N over L lah. N over L sama dengan 6,500 turns per meter. Okey. Kita tahu length kita 8 darab 10 kuasa negatif 2. Jadi kita boleh dapatkan number of turns. Okey, 8 darab 10 kuasa negatif 2 dengan 6,500. Okay, dapatkan dulu number of turns. Saya akan dapat 520 turns. Okay, jadi dalam 8 darab 10 kuasa negatif 2 meter, ada 520 turns sahaja. Dalam 1 meter, ada 6,500 turns. Dalam 8 darab 10 kuasa negatif 2, cuma ada 520 turns sahaja. Okey, jadi kat sini kita gantikan saja. N dah ada, mu naught dah ada, A dah ada, L dah ada. Gantikan dalam kita punya equation. So, L is equals to mu naught sama dengan 4 pi times 10 to the power of negative 7 times 520 square times
area. Area is 3 times 10 to the power of negative 2 meters square divided by the length is 8 times 10 to the power of negative 2 meter. Baik, rearrange equation ini untuk cari nilai L, untuk cari nilai L, dan kita akan dapat nilai L bersamaan dengan 0.127 Henry. Itu jawapan akhir kita. Markah di mana? Yang pertama sekali apabila kita dapat tahulah nilai N dia sama dengan 520 turns. Okey, 520 turns, konsep satu markah. Kita buat penggantian satu markah dalam rumus L sama dengan mu naught N square A over L. Gantikan nilai-nilai dalam rumus itu dapat satu markah. Dan jawapan dan unit yang betul satu markah. Okey, so total markah untuk chapter ini, untuk soalan nombor 4 ni ada, kalau tidak silap saya, ada 10 markah. Okey, 10 markah. Baik, itu saja untuk soalan nombor 4. Sekian, terima kasih.